Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita bersambung belajar mengenai iman, ya. Iman menggerakkan gunung, ya. Dalam gambar ini kita juga boleh tengok satu orang itu hendak menolak batu besar ini. Kalau hari-hari dia berlatih, bolehkah badan dia menjadi kuat? Itulah yang kita mahu belajar. Macam mana kita menjadi kuat dalam iman. Ya. Hari ini adalah iman yang kuat menggerakkan gunung. Ya. Dalam 1 Korintius babak 13 ayat 2. Ya. Kita carinya. Dia berkata, ya, Paulus berkata, ya, meskipun aku mempunyai kurnia untuk menyampaikan perkabaran daripada Allah dan memahami hal-hal yang dalam serta hal-hal yang tersembunyi, dan aku juga sangat percaya kepada Allah sehingga dapat mengalihkan gunung. Iman dia kuat dan dia percaya kepada apa Allah boleh buat, dan sehingga Paulus boleh mengalihkan gunung. Dia berkata, dia boleh mengalihkan gunung kerana Paulus faham bahawa dia mesti ada iman yang kuat, percaya sangat kepada Allah, ya, dan sehingga kepercayaan itu boleh menunggakan bukit, ya. Kamu tahu kalau iman kamu kecil, bolehkah kamu memunggut gunung itu? Ya. Kita mesti faham, kita mesti ada iman yang kuat supaya kita boleh mentransformasikan minda kita, mentransformasikan apa yang kita nak buat. Contoh dalam ini dia berkata adalah memindahkan gunung, ya. Paulus faham apa yang Yesus nak ajar kepada kita, ya. Dalam Matius babak 17 kita mendengar cerita ni. Yesus dipermuliakan pada masa itu. Ya. Mari kita baca dan mendengar. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, pergi menyendirikan ke sebuah gunung yang tinggi. Sewaktu mereka memandang Yesus, rupa Yesus berubah. Mukanya menjadi terang seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ya. Iman dipampahkan kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes bila mereka menengok Yesus bertukar. Muka Yesus menjadi terang seperti matahari. Pakaian Yesus menjadi putih berkilauan. Lalu ketiga-tiga orang itu mengikut. Pengikut itu nampak Elia dan Musa berkata-kata dengan Yesus. Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sungguh baiknya kami di sini. Jika Tuhan mahu, aku akan mendirikan 3 buah kemah untuk kamu. 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Musa dan 1 lagi untuk Elia. Ya. Sementara Petrus berkata-kata, awan yang bersinar-sinar meliputi mereka, dan terdengar suara dari awan berkata, inilah anak aku yang aku kasihi. Dia menyenangkan hati aku. Dengarkanlah dia. Ya.
Allah Bapa berkata kepada mereka, ya, bahawa Yesus menyenangkan hatinya dan bahawa mereka harus mendengarkan Yesus. Apabila pengikut-pengikut Yesus mendengar suara itu, mereka sangat ketakutan dan menyerap di tanah. Ya, bila kita dengar Allah Bapa berucap, kita pun akan menyerap di tanah. Tetapi Yesus datang dan menyentuh mereka. Bangunlah, katanya. Janganlah takut. Apabila mereka memandang di sekeliling, mereka tidak nampak sesiapa pun kecuali Yesus. Semasa mereka turun dari gunung itu, Yesus memerintah mereka, jangan beritahu sesiapa pun apa yang telah berlaku, apa yang kamu lihat, selagi Anak Manusia belum dibangkitkan daripada kematian. Pada masa itu, Petrus, Yakobus dan Yohanes sudah diberitahu bahawa Anak Manusia iaitu Yesus Kristus akan dibangkitkan daripada kematian. Tetapi pada masa itu mereka tidak faham. Pengikut-pengikutnya bertanya kepada Yesus, mengapakah guru Taurat berkata bahawa Elia mesti datang terlebih dahulu? Yesus menjawab mereka dengan sabar hati. Elia memang datang terlebih dahulu untuk menyediakan segala-galanya. Tetapi aku berkata kepada kamu, Elia sudah datang, namun orang tidak mengenal dia. Ya? Mereka memperlakukan dia dengan sesuka hati mereka. Dengan cara yang sama, mereka akan memperlakukan Anak Manusia. Kerana mereka tidak tahu. Ya? Mereka tidak tahu bahawa Anak Manusia sudah datang untuk memberi penyelamatan kepada manusia. Ya? Barulah pengikut Yesus mengerti bahawa Yesus berkata-kata tentang Yohanes Pembaptis. Ya? Mengenai Elia dan Yohanes Pembaptis. Ya. Dan apa berlaku kemudian? Kemudian mereka melihat mujizat ini dalam ayat 14. Apabila Yesus dan ketiga-tiga orang pengikutnya kembali kepada orang ramai, ya, pengikut-pengikut yang lain, seorang lelaki datang dan berlutut di hadapan Yesus. Dia berkata, "Tuan, kasihanilah anak lelaki saya. Dia menderita penyakit gila babi. Serangan sawannya begitu teruk sehingga kerap kali dia jatuh ke dalam api dan jatuh dalam air. Saya membawa dia kepada pengikut-pengikut Tuan, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Ini berlaku mengapa mereka tidak boleh menyembuhkan anak lelakinya yang mengidap penyakit gila babi dan serangan sawan. Apa Yesus menjawab? Yesus menjawab, "Hai kamu yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lamakah aku harus tinggal bersama-sama kamu? Berapa lamakah aku harus bersabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Yesus menengking roh jahat itu dan roh jahat itu pun keluar daripada anak lelaki itu. Pada saat itu juga anak itu sembuh. Kemudian pengikut-pengikut Yesus datang kepada Yesus dan apabila tiada orang lain di situ, mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapakah kami tidak dapat mengusir roh jahat itu?" Apa Yesus menjawab? Yesus menjawab, "Kamu tidak dapat melakukannya kerana kamu kurang percaya kepada Allah." Ya. Tahap yang kepercayaan pengikut-pengikutnya tidak kuat. Iman mereka kecil. Ya.
belum bertumbuh sekuatnya dalam mempercayai apa yang Tuhan boleh buat. Ketahuilah, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada bukit ini, beralihlah ke sana, dan bukit ini akan beralih. Kamu dapat melakukan apa sahaja. Ya, kamu boleh melakukan apa sahaja. Kerana mereka kurang percaya kepada Allah. Iman mereka kecil, ya, bukan sebesar yang mereka boleh mengalihkan gunung, ya. Dia berkata, dalam cerita ini dia berkata, ya, bila iman kita bertumbuh, kita boleh membuat apa yang dikatakan bila kita percaya kepada Allah, Allah boleh membuatnya. Ya. Dia berkata, ya. Kerana biji sawi itu kecil, tetapi bila dia bertumbuh menjadi besar, iman kita menjadi besar juga. Bila hari-hari kita menjalani hidup kita bersama-sama Yesus Kristus, Roh Kudus akan menguatkan iman kita setiap hari, ya. Dan iman kita akan bertumbuh besar, ya, bertumbuh besar, kecil-kecil menjadi bukit, ya. Iman itu menjadi besar. Ya, sungguh baiknya kita tahu bahawa kalau kita contoh kita percaya kepada penyelamatan Yesus Kristus dan kita boleh membuat segalanya, ya, kita sudah suci. Adakah Yesus mengambil kita pada masa kita percaya? Tidak. Yesus tidak mengambil kita balik kepada Allah Bapa. Kita masih di dunia ini. Kita masih dia mahu menjalani, ya, hidup Yesus melalui kita. Itulah kita mahu belajar dan tumbuhkan iman kita supaya kita tahu macam mana untuk bekerja dalam kerajaan Tuhan. Ya. Ya. Kita tahu bahawa walaupun pengikut-pengikut Yesus mencuba, ya, mereka mencuba dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, roh jahat keluar dalam nama Yesus. Tetapi iman mereka masih kecil lagi. Bukan macam pokok biji sawi yang besar. Itulah ada kalanya ia tidak berlaku. Mujizat tidak berlaku. Bukan kerana Tuhan tidak berkuasa. Kerana iman kita masih belum bertumbuh. Oleh itu Tuhan berkata, dalam permulaan sampai akhir, kita mesti bertumbuh. Sampai akhir kita bertumbuh, ya, dalam iman, supaya kita tahu Tuhan boleh membuat segala keajaiban melalui kita. Ya, dalam 2 Korintius ayat 3, babak 3 ayat 18. Ya. 2 Korintius babak 3 ayat 18 berkata, ya, sekarang muka kita tidak berselubung dan kita memantulkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu berasal daripada Tuhan, dan Tuhan itu roh yang mengubah kita semua. Ya, hari-hari kita berdekatan dengan Tuhan, ya, dan
Roh Kudus Tuhan akan mengubah kita semua. Ya. Walaupun rohani kita sudah disembuhkan, tetapi badan minda kita, uh, uh, kepercayaan kita masih lagi terbuntu. Itulah Tuhan mahu melalui Roh Kudus mengubah cara hidup kita, cara kita berfikir, cara kelakuan kita. Untuk apa? Supaya kita semakin menjadi seperti Yesus Kristus dan semakin memiliki kemuliaannya. Ya, Yesus, kita tahu bila Yesus di dunia ini, dia boleh melakukan segala mujizat. Segala kesembuhan dia boleh melakukannya. Ya, oleh itu dia mahu Roh Kudus yang berdamping dengan kita mengubah kita semakin menjadi seperti Yesus Kristus. Ya, dan semakin memiliki kemuliaannya. Maukah kita mengikut Yesus Kristus? Maukah kita berkelakuan seperti Yesus Kristus? Ya. Kalau kita hari-hari berdamping, iman kita menjadi kuat. Iman kita boleh menggerakkan gunung. Seperti yang apa Yesus Kristus buat. Ya, kerana kita berkata dalam 2 Korintus babak 3 ayat 18, kita semakin menjadi seperti Yesus Kristus dan kita semakin memiliki kemuliaan Yesus Kristus. Ya, perubahan ini adalah yang kita mahu dalam hidup kita. Oleh itu, hari-hari kita berdamping dengan Yesus Kristus, belajar dalam ayatnya, Alkitab, berita baik. Dan kita tahu apa caranya Yesus mengerjakan mujizat-mujizat ini. Dan kita belajar. Dan kita percaya kepenuhan Allah akan membuatnya. Ya. Sekian, terima kasih. Shalom.